Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Alhamdulillah pada pagi ini Ahad 14 hari bulan November 2021 bersamaan dengan 9 Rabi'ul Tsani 1443, kita masuk kepada sesi tanya jawab siri yang ke-48. Siri yang ke-48. Soalan yang pertama, kita dah belajar kan dalam hadis tentang penyakit ain tu. Penyakit ain. Innal aina haqqun dalam kitab hadis 40. Ataupun dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Jadi saya dengar ada doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca kepada cucunya Al-Hasan dan Husain untuk nak mengelak daripada penyakit ain. Minta jelaskan. Tajuk dianya, apakah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Alhamdulillah, soalan yang baik. Para pelajar yang ada perisai Muslim, perisai Muslim ada kan? Yang ada di tangan, yang ada di handphone, tulis tajuk dia, doa dekat handphone senang. Tulis doa perlindungan untuk anak-anak. Nabi kita baca apa? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Nabi sallallahu yu'awwiz, maknanya Nabi kita baca kepada cucu dia Al-Hasan dan Husain. Dan Nabi kata, bapak kamu dulu pun sudah baca dah kepada Ismail dengan Ishaq. Nabi Ibrahim baca dah doa ni kepada anak dia Ismail dengan Ishaq. Jadi apa doa yang dibaca? Tengok dalam perisai Muslim tu ada. Kita baca, dia baca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Dalam riwayat perisai Muslim tu dia kata u'izukuma bikalimatillahi tammah. Itu kalau dua orang. Kalau cucu kita seorang, anak seorang, kita baca seorang ya. U'izuka. Tukar tuan-tuan tulis. U'izuka bikalimatillahi tammati. Aku minta perlindungan bagi kamu. Kalau anak kita dua orang ramai, u'izukum. Gitu. Aku minta perlindungan bagi kamu berdua dengan kalimah Allah. Ini untuk Hasan dengan Husain. Kalau seorang, baca seorang lah. U'izuka. Aku minta perlindungan bagimu dengan kalimah-kalimah Allah yang maha agung, yang sempurna. Min kulli syaitanin wahamah, daripada setiap syaitan, wahamah, dan binatang yang berbisa. Kan budak kecil ni, kita bimbang dia duduk tidur, mari apa-apa skorpion ke mari gigit dia, semut pun tak mau dah kita, sakit budak ni. Wa min kulli ainin lammah, dan juga daripada bencana ain, pandangan mata yang menimpa ke penyakit. Jadi bila kita tengok anak-anak, bila kita kelih budak-budak yang baru, anak cucu ke, anak kita ke, anak orang ke, kita doa ni. Kita pegang dia, a'udzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lamah. Baca. Jangan duduk main. Jangan duduk main apa? Jangan duduk main pakai tali hitam lah, pakai azimat lah.
Kita azimat kitanya, kita baca doa perlindungan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ada setengah orang duk ajar pakai azimat lah, pakai ni kalau pakai kayu koka ni tak ada apalah, cucu awak ni selamat sejahtera. Ni duk jual pula kayu bahtera Nabi Nuh pula ni. Macam-macam dia punya jualan. Kaya lah awak. Tapi kaya atas penipuan kepada masyarakat. Jadi kita jangan, agenda kita nak mencerdikkan masyarakat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas hadis ni baca. Dia kena baca saya. Tengok anak kita ke, anak orang ke, cucu kita ke, cicit kita baca. Wa'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir hamah wa min kulli ainil lamah. Dan kalau budak tu comel, kita nak tegur dia, kita kata masya-Allah, tabarakallah. Jangan duk kata, comel. Jangan. Bahaya tu main comel-comel gitu. Bahaya. Soalan yang kedua, tolong jelaskan isu-isu riba, terutama yang sangat mudah terjadi dalam muamalah zaman sekarang. Riba ni tuan-tuan dan puan-puan, satu benda, satu perbuatan yang dosa dia besar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Siapa dia ambil riba setelah dia tahu benda tu haram, maka dia telah mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan kecil berperang dengan Allah. Ada riwayat mengatakan ketika baca ayat ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, siapa dia pemakan riba, siaplah pedang dan senjata untuk bertempur dengan Allah di akhirat esok. Dosa besar, tapi apa boleh buat? Oleh kerana kita tak nampak dosa riba tu. Dia riba ni macam-macam jenis, dia panggil riba al-jahiliyah. Satu. Yang kedua riba al-fadli. Yang ketiga riba an-nasi'ah. Itu dia panggil asas kepada riba. Jadi riba ni setiap dalam kaedah kata kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang kita beri kepada orang tapi kita tarik kebaikan untuk kita, maka itu riba. Contohnya dia panggil riba apa ni, jahiliyah ni, ataupun riba al-fadli. Maknanya kita berhutang, awak nak berhutang dengan saya, nak ambil RM100. Nak bayar bila? Bulan depan. Baik, bayar RM105. RM5 itu riba lah tu. Dia mudah. Dan ataupun pertukaran barang-barang ribawi dengan ribawi. Contohnya emas dengan emas, perak dengan perak. Makanan dengan makanan tukar tapi tidak selari, maka itu juga dia panggil riba. Jadi alhamdulillah ana nak ceramah satu tajuk riba ni cantik. Admin kita tu bagi link kepada jemaah ni, tajuk yang ana kuliah sekali dengan tayangan slide. Senang tuan-tuan tengok, mudah nampak insya-Allah. Tajuk dia bahaya riba. Tolong share dia punya video daripada YouTube ni kepada para jemaah ni insya-Allah. Cuma yang saya nak katanya, mudah ya dia. Kadang-kadang riba ni berlega dalam kehidupan kita tak terasa. Macam zaman kita ni, kata orang hidup dengan kowi. Kowi ada dalam hidung ni, kalau korek jumpa, tak korek tak nampak. Riba dalam kehidupan macam tu juga. Kita pergi ke bank. Bank ni ada dua kaunter. Kaunter riba, kaunter tak Islami. Maknanya kalau awak tak pergi simpan duit dalam bahagian Islami, bermakna awak main riba pagi, petang, siang, malam. Duduk dalam masjid, duduk surau, kamu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya. Saham-saham kita masuk saham, tak patuh syariah. Tak peduli halal haram. Panel syariah tak panel. Sama ya. La. Nak beli saham, biar ada panel syariah yang meluluskan. Nak melabur dalam mana-mana sistem, tanya dulu. Ni sistem cepat kaya, cepat miskin, gomo belaka. La. Orang mari jual, ni penjual emas ni. Emas di antara item ribawi. Jadi kita jual emas. Boleh ke jual emas cara online? Boleh ke jual emas bayar bertangguh? Jadi ini saya rujuk kepada web Majlis Fatwa di Malaysia. Sudah ada perbincangan yang panjang. Nak jual, nak tukar emas lama dengan emas baru. Macam mana cara dia? Berlaku dalam masyarakat. Bahkan para pengkaji tentang riba ni zaman moden ni kata tukar duit. Saya ada duit contohnya RM50. Saya nak tukar duit. Mari duit tukar.
Dia kalau kita bagi 50, dia kena bagi saya 50 sekarang juga. Tak boleh nanti aku bagi petang-petang. La, itu sudah dikira bertangguh. Tidak yadan biyadin, mislam bimislin, berlaku benda tu. Jadi tuan-tuan, nanti saya bagi admin kita akan bagi link tunjuk ceramah yang mana lah, ramai ustaz-ustaz lain yang ceramah tentang riba ni. Cuma dah tanya kita jawab bagi pihak kita. Jadi insya-Allah ada jawapannya. Jadi ana bagi ringkas dari sini dulu. Kalau tidak, tajuk ni satu ceramah khas bahaya riba. Baik. Soalan yang ketiga, benarkah mayat terseksa sekiranya orang bawa tu terjatuh. Dia usul mayat, bom jatuh. Sakit mayat tu. Macam mana? Ada lagi soalan lain, mayat yang diletak, kenapa letak mayat dalam peti? Tak sejuk ke dia? La haula wala quwata illa billah. Dia kata halil mayyit yash'uru bil bard. Ketika duduk dalam peti, ketika kita bawa mayat jatuh ni, sejuk ke tak sejuk dia? Tuan-tuan dan puan-puan, benda gaib kita tak tahu. Pasal itulah dia kata mayat ni tahu ke tak tahu, rasa sakit ke tidak, minal umuril ghaibiyah. Benda yang gaib kita tak tahu kecuali melalui wahyu. Ada ulama kata selagi tak masuk tak dalam kubur dia tak tahu. Tapi kalau letak dalam kubur, Nabi kata yasma' qur'ani alikum. Lepas kita kubur jenazah, kita pun balik, mayat tu dengar langkah pek bunyi selipar atas, balik dah lah pokok dia. Dia dengar. Jadi benda-benda yang gaib ni sukarlah untuk kita. Sebab tu kata dia orang Arab, ma li jurhin bimayyitin ilam. Sebenarnya orang mati dia tak rasa sakit kalau kita toreh dia dengan pisau kan, tak ada. Tak ada orang mati kena toreh pisau. Aduh, sakit. Lah, kalau bunyi aduh terlarilah dah orang. Jadi kita kata benda gaib, jangan mudah kita nak rempuh masuk begitu saja. Tapi tak bolehlah kita usul mayat sampai jatuh, itu menghormati mayat itu. Kan dalam siri yang lepas kita dah bincang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila jenazah lalu, Nabi kita bangun. Kan ada dalam sunnah itu, jangan duduk selagi jenazah itu tidak diletakkan. Ini sunnah. Kalau kita ikut jenazah, selagi jenazah tak letak, jangan duduk. Menghormati. Ni apalagi kalau awak bawa sampai jatuh apa ni, jenazah ni apa ceritanya. Baik. Jadi kalaulah jenazah itu sakit ke tak sakit ke, bagaimana pula dengan hukum derma organ, postmortem, bedah siasat dan sebagainya, macam mana? Jawab dianya, kita balik kepada fatwa para ulama. Para ulama mengatakan postmortem itu diperlukan zaman kita ini, terutama bagi mengesan punca kematian. Kan orang siapa ni, arwah apa nama ni, Bomba Adib ni rahimahullah taala, kita minta semoga kerajaan mempercepatkan siasat siapa yang buat kerana kepada dia tu. Berapa kali kena belah? Sebab forensik dia nak tengok, nak cari punca, nak cari itu masalah. Orang yang mati sekarang ni kena belah. Orang yang nak tukar jantung, derma organ ni pun kena belah, ambil dia punya tu. Kita kata orang mati ni tak sama dah dengan orang hidup, tuan-tuan. Itu dalam perkara yang gaib. Tapi dari sudut belah mayat, dari sudut dia panggil, bahasa Arab kata tashrih. Tashrih maknanya belah mayat, untuk nak penyiasatan, untuk perubatan, untuk macam-macam. Sudah ada fatwa para ulama dalam masalah ini, mengatakan harus dengan sebab-sebab dia yang dinyatakan itu. Wallahu a'lam. Ana waktu belajar dulu, ada satu makalah yang saya tulis, tengok dalam blog abuanasmadani.com ataupun .blogspot tu. Kita tulis tajuk hukum derma organ transplantation. Jadi ada. Tuan-tuan boleh tengok tulisan. Kalau nak tengok majlis fatwa lagi baiklah. Kita duduk, kita cerita apa yang kita tulis, kenang-kenangan. Soalan yang keempat, ada asar di mana riwayat daripada Sayyidina Ali. Dia kata siapa dia solat berdiri,
Solat sambil berdiri, kita sihat walafiat. Satu huruf Quran yang dibaca diganda 100 kali. Solat duduk 50 kali. 25 kali ganda bagi baca luar solat. Ada wudu. 10 kali banda baca tanpa wudu. Minta penjelasan sahih ke tak sahih hadis asar ini. Bila kita cek tengok dalam kitab, dia kata ada. Daripada Sayyidina Ali kata, man qara'al Quran wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'ah hasanah. Terjemahan dia macam tadilah. Jadi kata di para ulama pengkaji ni dalam majlis fatwa Darul Ifta' Masriyah, dia kata dia kata hadis ni dia tak jumpa cari sanad seperti yang disebut oleh para penanya itu. Tapi ada dalam kitab Rawahud Dailami daripada Anas. Tapi hadis ini sebagaimana kata di para pengkaji, dia kata apa dalam kitab hadis, dia kata hadis ini ghairu mahfuz, la yasihu, tidak sahih. Bahkan ada yang mengatakan isnaduhu dha'ifun jiddan. Al-Qaisarani dalam Zakhiratul Hufaz, dia kata ada rawi dia matruk dan sanad dia terlalu lemah. Jadi kita kata ginilah, baca Quran itu memang pahala dia besar. Hadis sahih yang banyak tentang kelebihan baca Quran. Jadi kita tak perlu lagi kepada asar yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali ini, sebab sanad dia matruk, sanad dia tidak sahih. Cukup. Soalan yang kelima, minta penjelasan. Apakah hukum solat di pusat hiburan? Macam orang tularkan satu cerita, budak-budak pergi main karaoke, menyanyi, dia masuk waktu, dia pun pergi solat. Bagaimana ni? Para jemaah sekalian, solat di tempat yang tidak baik, dia panggil as-salatu fi al-amakinil mu'addah lil ma'asi. Kita solat di tempat orang buat maksiat, seperti solat tempat karaoke, solat di kelab malam, pub, apa-apa sajalah, kan? Maka kalaulah tempat dia solat itu bersih, tak ada arak tumpah kat situ, tak ada apa, solat dia sah. Tapi solat itu tidak baik. Sebagaimana kata Imam Nawawi kata dalam kitab di Al-Majmu', as-salatu fi ma'wa syaitan makruhatun bil ittifaq. Pergi solat tempat himpunan syaitan tu makruh, ittifaq ulama. Seperti pergi solat di tempat orang minum arak, di bar lah. Solat di tempat orang duk main riba, solat di tempat orang duk macam-macam. Tapi sekiranya tempat dia solat tadi tu bersih, sah solat dia. Mana kita kena beza di antara sah solat tapi tempat tu tempat tidak baik. Contohnya kalau orang pergi tempat maksiat dia boleh solat tu, baiklah bagi kita, tapi tak baiklah dia dengan Allah, sebab dengan apa ni, sebab dia pergi buat maksiat situ. Dari hukum fiqh lain, hukum fiqh satu kes. Manusia sekarang ni dia panggil liberal ataupun sekular ni, dia nak menampakkan dia tu baik. Aku main karaoke, yo nyanyi, tapi aku solat, ambil gambar duk solat. Oh, dia baik ni. Orang terlupa dah tempatnya dia pergi melompat tadi. Orang yang nampak dia ahli solat. Sebab itulah kita tengok orang-orang yang banyak ni bagi pertolongan pada orang, charity tak. Kadang-kadang syarikat riba 100%. Dia perancaih pula dia punya barang-barang jualan tu yang tidak baik, tapi dia punya labur sedekah banyak. Jadi kita kena beza lah di antara perbuatan dia yang buruk itu dengan perbuatan dia yang baik. Tapi kita nak sahkan dia, Allah kabul ke tidak, itu kuasa Allah, bukan kuasa kita. Dari sudut fiqhnya solat tu sah. Dari sudut Tuhan kabul tak kabul, itu kuasa Allah, jangan tanya orang lain. Wallahu alam. Soalan yang keenam,
Macam sekarang ni. Orang kerja di kilang Arab. Boleh jadi token tu buat musalah surau situ. Boleh ke tak boleh? Kerja kat kilang Arab ada surau, solat itu. Jadi kalau tak ada arak dalam surau tu sahlah solat dia, tapi dia kerja di tempat yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah bila umat Islam membantah kepada kilang arak yang menggunakan nama Fatimah, Timah tu. Nama Timah. Walaupun ditakwil oleh orang Timah tu dengan makna biji, bukannya makna Fatimah, anak Nabi sebagainya. Terbagi sebagai kita sebagai seorang Islam, benda ni patutnya sensitiviti umat Islam dijaga. Walaupun Timah tu boleh ditafsir dengan makna Timah lah. Tapi Mak Timah, Kak Timah, jadi beramai nama-nama wanita Islam nama Timah. Sepatutnya kerajaan bertegas dalam masalah ini. Jangan nampak lembek sangat kita ni. Kan? Jangan duduk lembek sangat. Sebab itulah anda tengok komen-komen netizen. Dia kata dengan orang yang tak ambil vaksin keras sangat. Dengan geng-geng pemabuk tu lembut. Jadi kerajaan kita minta supaya semak balik. Tukar. Kalau boleh tutup kilang arak, tapi nak tutup bukan suatu benda yang cakap mudah, nak buat payah. Tapi sekurang-kurang nama tu jangan ambil lah. Kalau ada arak nama Umar ke nama Timah ke, tukarlah. Dia bernama puak-puak hak mabuk tu lah. Apa hidup bernama yang kaitan dengan orang kita. Nama geng-geng mabuk tu, John ni boleh tahan nama lagi, banyak lagi. Baik, kita pindah kepada soalan kita yang ke-6. Jadi, sekali lagi. Kita sebagai umat Islam tetap membantah munculnya arak, nama apapun, semuanya mungkar, maksiat, wajib dihapuskan. Atas nama umat Islam, itulah bantahan kita. Baik. Jangan kata ustaz tak bercakap pula. Mana boleh tak bercakap? Soalan yang ke-6, mohon jasa baik ustaz bagi pencerahan maksud hadis ini. Hadisnya kata Nabi SAW, apa iza shalla ahadukum ar-rak'ataini qabla salati subhi falyattaji'. Apabila kamu solat sunat subuh 2 rakaat, hendaklah kamu tidur sekejap. Ittaji' maknanya duduk tidur. Mengiring belah kanan macam mayat tidur tu. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, Abu Daud. Minta penjelasan. Penjelasan dia mudah ya. Memang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata di Aisyah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesainya azan subuh, Nabi kita solat 2 rakaat ringkas, kemudian ittaja'a, Nabi kita tidur macam tidur mayat tu, rehat gitu. Sampailah bila masuk waktu, bila tengok orang ramai di masjid, maka bila datang rumah Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salah. Orang dah siap dah. Maka Nabi pun keluar pergi salat. Nabi tak apa, dia tidur, tak batal wuduk. Tapi kalau kita tidur batal wuduk, tuan-tuan, kena pergi ambil wuduk lain awak. Cuma ulama bahas di sini, adakah sunnah selepas kita solat sefajar 2 rakaat ni kita pakat tidur lah ke di masjid, berguling lah ke? La. Ulama kata kalau nak buat juga di rumah, bukan di masjid. Di masjid orang tak buat. Nabi kita ittijak di rumah dia. Maka bila berlaku ni? Apabila seorang tu bangun solat tahajud malam, dia penat, letih. Biasanya masjid-masjid ni dia letak masa di antara azan dengan qomat 20 minit. Jadi kita pun sudah kita solat 2 rakaat, kita pun letak 5 minit ambil rehat. 5 minit sedar, kalau boleh sedar lah. Kalau tidur mati jangan tidur, nyaya tu. Jadi kita kena tengok lah. Tapi kalau tuan-tuan baru bangun saat ni, baru sekejap bangun, orang lepas azan nak tidur balik, tak perlu. Bukan satu sunnah mesti tidur selepas daripada solat sunat fajar. Sunnah itu memang Nabi kita buat. Nabi kita penat, dia berdiri lama malam. Jadi kita, hadis ni bukan satu sunnah mesti tidur selepas solat fajar, solat sunat fajar. Wallahu alam. Ibnu Hajar kata apa tadi? Istihbab fil bait dunal masjid. Jadi ada ulama salah kata yang sunatnya di masjid, di rumah bukan di masjid.
Jadi kalau kita penat kita buat, kalau kita baru bangun tidur nak buat tidur pula, bukan sunnah macam tu. Wallahu alam. Soalan yang ketujuh. Bila ke hari dan waktu mengikut sunnah untuk berkhitan bagi bayi laki-laki atau bayi perempuan? Jadi ulama kata, Imam Nawawi kata yustahab, sunat bagi wali kanak-kanak itu, ayah dia lah wali tu, an yakhtina as-saghir fi sigharihi. Elok kita sunatkan budak itu sebelum waktu dia kecil, sebelum dia besar. Kata ulama sebelum besar itu sebelum balik. Ada riwayat daripada Baihaqi bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akikahkan Hasan dengan Husain dan mengkhitankan keduanya pada hari 7. Tapi hadis ini sanad dia dhaif. Sanad dia lemah. Kalau tak lemah, senang je kita kata cukup hari 7. Maka ulama kata gini, hak wajibnya khitan bagi laki-laki khasnya apabila dia balik. Sebelum balik tak wajib lagi, tapi eloknya kita khitankan dia sebelum balik. Bila dia balik tu dah khitan. Baik. Yang elok betul-betul macam waktu kecil. Berapa umur tak tahu, ikut. Bagi anak lah, pengalaman saya ni, saya ramai anak laki-laki ramai. 4 orang lahir di Madinah. Yang lahir di Madinah, budaya masyarakat di sana, dia akan khitan budak ni kecil. Dalam umur 40 hari tu boleh khitan dah. Sesalah anak-anak kita tu khitan. Balik Malaysia pun berdapat anak laki-laki. Kita pun cari kawan-kawan kita doktor, tolong saya nak khitankan anak saya. Agak sukar sebab tak jadi budaya. Di Arab tu biasa je sangat-sangat. Di sini ada beberapa klinik yang buat. Alhamdulillah, masih ada lah, tapi kena mencari-cari lah. Tapi kalau khitan budak dah masuk sekolah dah, waktu cuti sekolah dah jadi satu agenda, khitan beramai-ramai, anjuran masjid, anjuran penghulu, anjuran tok wakil semua ada, maka kita khitan lah waktu, yang penting waktu kecil lah, waktu kecil. Belum balik tu kena khitan. Tapi bagi anak suka khitan masa kecil. Budak-budak wasir lagi, kanak-kanak dia tak rasa apa pun. Pengalaman kita anak dalam umur 40 hari tu, sudah khitan, pakai pampers balik, tidur kata-kata. Bunyi malam menangis, mak dia bagi susu, senyap gitu. Akhir kali senyap. Ada ulama, ada setengah orang kata eloknya kita sebelum dia merangkak. Kalau dia merangkak, sakit dia merangkak. Wallahu a'lam, yang pentingnya tidak ada tahdid waktu yang menetapkan khitan mesti pada hari sekian. Jadi ulama fiqh kata khitan sebelum balik. Eloknya waktu kecil. Wallahu a'lam. Budak kecil tak tahu apa. Baik khitan ni bagi kita orang, kadang-kadang kita ni bawa kita orang besar dah. Tok Mudin pun takut tengok. Budak ni. Soalan yang ke-8. Bolehkah kita buang kuning telur kerana dikatakan penyebab kolesterol? Masalah kolesterol tak kolesterol telur ni khilaf ulama. Khilaf. Ada setengah bahagian pemakanan dia kata kalau nak diet kena makan telur. Ada kata telur ni tak boleh, dia boleh membawa kepada kolesterol. Jadi khilaf di situ. Jadi oleh kerana dia khilaf, tak usahlah kita duduk buang telur tu. Kalau nak buang juga kerana faktor-faktor kesihatan lah. Kalau betul doktor pemakanan kata awak jangan makan telur kuning, jadi kita simpan lah. Ambil telur kuning tu letak dalam bekas. Banyak faedah dia. Orang boleh buat kek lah, boleh buat. Awak tak siap makan, orang lain tak ada kolesterol. Awak diet seorang yang orang lain boleh buat. Jadi jangan dibuang. Sebab apa? Dia termasuk dalam makanan. Siapa dia buang, bermakna orang tu telah membazir, mensia-siakan nikmat ataupun rezeki. Telur kuning tu sedap. Jadi kita bagi pada orang. Kita kumpul. Panggil siapa-siapa, jiran kawan, saya ada telur kuning, nak ambil. Kita tak makan, orang lain makan. Ni ada sahabat kita jual ayam. Biasanya penjual ayam ni dia akan potong kaki. Sebab ada setengah orang dia tak nak. Kaki, kepak, ujung sayap dia tak nak. Tapi kalau dia tak kata tak nak, penjual kena bagi semua sekali, jangan tak bagi. Itu hak dia tu.
Kalau dia beli seekor ayam, tapi kalau dia beli sebelah ayam, tak apa. Dia beli satu juzuk ya, contohnya kita kata. Maka kita kena potong bagi semua. Tapi ada orang dia tak nak. Jadi sahabat kita ni dia kumpul ayam, pedas ayam, apa ayam, hati ayam. Dia kata ramai orang mari ambil. Tengok. Telur ni pun kita letak dalam peti siap-siap. Cukup 10 biji ke berapa, kata mari ambil. Jangan campur, membazir tu. Kenapa pula? Macam-macam dunia. Ada orang tak nak telur putih. Dunia ni tak sama. Yang penting jangan buang nikmat rezeki tu. Soalan yang ke-9, orang yang dapat baby, dapat anak kecil, di antara sunnah dia cukur kepala, sembelih akikah bila pada hari yang ke-7. Jadi rambut tu bagaimana kita nak buat? Jadi ada dalam hadis mengatakan rambut itu elok kita ambil rambut itu kita timbang dengan fiddah tu dengan perak. Berapa dia punya gram? Sedekah. Nak sedekah kepada siapa? Sedekah kepada orang pakai miskin lah. Ambil, kita pergi timbang rambut tu di kedai emas, berapa gram? Kalau perak berapa ringgit harga? Dia kata lebih kurang RM100 ke berapa? RM50. Jadi kita sama ada kita beli perak pergi sedekah pada orang, ataupun kita ambil yang nilai itu kita bagi hadiah kepada orang. Alhamdulillah, tidak jadi masalah. Ada pun nak cukur kepala sentiasa, boleh tak boleh? Jawabnya, kalau ulama khilaf tentang baby perempuan, boleh cukur tak boleh cukur? Dan majoriti ulama kata boleh cukur. Untuk kanak-kanak perempuan pun dipanggil imatah al-azhar. Nak buang rambut dia tu yang duduk lama terkurung dalam perut mak tu. Kan? Nak bersihkan dia supaya aktif dia punya, nanti rambut dia naik lebat. Jadi eloknya kalau kita nak cukur pula, cukur anak laki-laki bukan cukur anak perempuan. Anak duduk di Madinah ni banyak jiran-jiran kita orang Afghanistan, orang Pakistan. Anak dia cukur sama, laki-laki perempuan memang kepala botak. Kita boleh kenal tengok budak kepala botak laki-laki perempuan ni anak orang-orang sebelah tu lah, sebelah Pakistan, sebelah Afghanistan, tan tu. Jadi baiklah. Jadi cukur untuk bila perlulah. Kalau dah panjang rambut cukur, tapi anak perempuan tak payah cukur banyak kali, sekali cukur lah. Sebab orang perempuan kena ada rambut. Dia tak ada cukur. Soalan yang ke-10, bolehkah anak-anak memutuskan hak pusaka bagi ibu yang sudah tua dan nyanyuk? Jadi ayah dia, mak dia ni nyanyuk, tua dah umur, mengikut dalam soalan ni umur maknya sudah 90 tahun dah, masya-Allah. Jadi bila mak ni masih hidup, anak dia mati. Salah seorang pada anak dia meninggal. Jadi bila anak mati, mak dapat pusaka. Tapi mak ni sudah dikira sudah tua, tak apa ingat dah dia. Tapi kalau dia tua, walaupun umur 100 tahun, kalau dia masih lagi berfungsi otak dia, anak-anak kena minta izin dengan mak. Sebab dia penerima pusaka kepada anak dia tu. Tapi kalau anak kita, mak ni mukharrif ni, orang panggil dah nyanyuk lah, tak ingat apa dah. Jadi bolehlah anak-anak buat keputusan bagi pihak mak tu boleh. Dia kata untuk bahagian mak ni macam ni lah. Kalau dapatkan mak pun kami juga yang uruskan, kami juga yang bagi belanja, kami juga nanti dia mati boleh ke kami juga. Jadi kita kata bahagian mak ni kita sedekah pada cucu. Boleh ke tak boleh? Yang ni saya syorkan kepada anak-anak ni supaya pergi ke pejabat agama yang berdekatan bawa isu ni. Sebab dia pejabat aman, dia ada skill dia ada skill maksiat dah. Jadi mudah untuk berbicara dengan apa ni, dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab. Jadi isu-isu pusaka, isu nikah cerai, anak rasa tidak begitu sesuai kalau kita lontarkan di dalam jawapan ramai publik macam ni. Sebab kita kena tanya 2-3 banyak lagi. Tanya ni. Laki-laki kata macam ni, isteri kata macam ni. Jadi awak pergi ke mahkamah. Dia bukan mahkamah perbicaraan pun, dia ada bagai kaunseling, ada al-qadi, tuan qadi, dia akan bincangkan. Dia mudah. Jadi masalah pusaka macam ni pun elok juga pergi, barulah dia boleh nilai mak ni nyanyuk tak nyanyuk. Tak nyanyuk, dah tak nyanyuk, biar dia lah buat keputusan. Kenapa kita nak putus bagi pihak dia? Tapi kalau mak saya tua, tua pun orang yang tua
90 tahun boleh lagi jadi pemimpin. Kita kata tua ini nisbi, tapi ada orang yang umur 50 tahun sudah nyanyuk. Jadi pasal itulah penilaian ni kita nak jatuh hukum biar detail. Kita kata saya bagi pihak mak saya sebab mak saya tua, saya buat keputusan. Awak berputusan macam mana? Adakah dia sudah tak sedar? La, dia sedar, dia ingat molek. Biar dia buat keputusan. Itu penjelasan saya lah. Jadi nasihat kita kepada para jemaah, seeloknya pergi ke mana? Bagaimana? Pergi ke pejabat mufti ataupun pejabat ni hakim. Baru kita jelas kan. Soalan yang ke-11, sahabat Nabi yang masyhur nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Ansari nama dia Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid. Zaid bin Khalid. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub, rumah dia di mana? Dengar ni tuan-tuan. Saya tulis dalam buku Madinah ni ada cerita mula-mula Nabi kita sampai ke Madinah. Ini sejarah Madinah ni. Mula-mula Nabi kita sampai daripada Quba. Dia pergi di mana? Pergi ke dekat dengan Masjid Nabi SAW itu. Bila sampai di dekat dengan Masjid Nabi, maka Abu Ayyub ni betul-betul depan masjid yang ada sekarang ni. Kalau kita pergi rumah dia tu, rumah Abu Ayyub ni depan makam Nabi tu. Sampai situ, maka ketika orang duduk sibuk apa? Duduk sibuk dengan bersalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub ni cerdik dia. Abu Ayyub ni seorang yang cerdik. Dia ambil unta Nabi. Abu Ayyub ni Khalid bin Zaid, maaf. Jelas nama dia Khalid bin Zaid. Dia ambil unta Nabi buat balik rumah dia. Ni panggil orang cerdik. Khalid bin Zaid, Abu Ayyub Ansari. Bila balik rumah dia, kita cakap banyak. Nabi kita sallallahu lepas daripada salah, Nabi kata, aku nak duduk mana ni? Nabi kata, orang kata unta Nabi Abu Ayyub balik. Nabi kata almar'u ma'ar rahli. Ni dalam kitab ni ada cerita. Cuma soalan dia ni, adakah dia ada anak nama dia Ayub sehingga digelar dengan nama Abu Ayyub? Saya kata wallahu alam. Setakat yang anda tengok dalam kitab-kitab tarajum, kitab tabakat, dia tak sebut. Dia kata Abu Ayyub, Ummu Ayyub. Mana Ayyub? Wallahu alam. Nantilah kita cari lagi lah. Kalau jumpa, kita maklumkan ada nama dia Ayub. Sebab itulah para ulama mengata tak syarat gelaran kunyah tu orang ada anak. Macam Sayyidah Aisyah terkenal dengan nama Ummu Abdullah. Sebab anak saudara dia tu Abdullah bin Zubair selalu duduk rumah dia. Dia tak ada anak. Isteri Nabi ni yang ada anaknya daripada siapa? Daripada Sayyidah Khadijah. Yang lain-lain tak boleh anak sendiri. Tak ada, anak lain ada lah. Macam Ummu Salamah tu dia kahwin, dia sudah ada anak dah. Jadi kita kata wallahu a'lam Abu Ayyub Al-Ansari adakah nama Ayub atau tidak, kita kata tak jumpa cari. Mana-mana ustaz yang jumpa maklumkan, kita maklum balik kepada penanya ini. Tapi kaedahnya macam itu. Tak semesti Abu tu mesti ada anak. Kalau saya Abu Anas, tak apalah, ada kita ada Anas. Jadi ada orang tak ada Abu, tak ada anak. Contohnya kita orang muda-muda boleh je. Macam budak kanak-kanak kecil duk main burung tu. Duk main burung. Nabi nak panggil dia, ya Aba Umair. Budak kecil mana ada anak? Wallahu alam. Baik, boleh cari lagi lah. Soalan yang ke-12, apakah doa membeli kenderaan baru? Perlukah disirami air kolah? Macam-macam soalan pula dah. Dalam soalan ni sudah ada dalam buku Perisai Muslim. Dalam buku perisai dia, tuan-tuan cari tajuk dia, doa pengantin untuk dirinya dan doa ketika beli kenderaan. Boleh. Jadi doa ni kita pakai dua-dua. Contohnya, apabila suami sudah siap angkat nikah, dia pun pegang atas kepala bini dia tu. Ni bukan depan kamera ni main kamera ni, cuma ni cerita Facebook belakang ni. Cerita TikTok belakang ni. Yang asalnya, suami tu masuk dalam bilik, jumpa isteri dia, cik adik, dia letak tangan atas
ubur-ubur tak atas kepala ni, dia kata Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Wa a'udzubika min syarriha. Jadi hadis ni tengok dalam perisai Muslim tu ada. Sama juga. Kalau beli kenderaan pun macam tu juga. Kita baca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Tengok dalam perisai ada. Wa iza syara ba'iran, so sama juga. Nabi kata kalau kita beli kenderaan, beli unta, pegang atas bonggol dia tu, atas kepala dia, kita baca doa ni. Ataupun kalau beli kenderaan, kita nak naik kereta tu, kita pegang kunci tu, kita baca dulu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Berarti setakat tu ya. Lepas tu kemudian kita tengok makna dia. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan engkau jadikan ia berada atasnya, dan aku berlindung denganmu daripada kejahatannya dan kejahatan yang engkau jadikan ia berada di atasnya. Jadi sama lah. Manakala sama ada kita pegang wanita ni, janganlah terjemah depan dia kata, hey, aku ni jadi tak baik pula. Maknanya kita minta Allah Ta'ala beri kebaikan yang ada pada diri orang ni. Kita beri kebaikan kepada kereta kita. Habis perlukah kita siram-siram air tu? Kita tidak perlu. Tak ada dalam sunnah benda tu. Tak ada dalam sunnah dulu. Tapi memang masyarakat kita ni macam tu. Ni pengalaman saya lah. Waktu anak budak-budak dulu. Memang budak sungguh. Kita zaman remaja dulu, suka juga tengok orang pelik-pelik ni. Ada seorang tu buat mari kereta baru. Masa tu kereta apa saya tak ingat. Proton Saga ke kereta apa. Kereta comel lah tapi. Tahun 80-an lah. 80. Awal 80-an. Buat mari. Mari nak jumpa Tok Guru. Ayuh lah, dia kata nak ambil air tiup. Kita pun cakap dengan kawan-kawan kita. Pak cik ni, rumah dia tepi pondok ni, tapi tak pernah mari pun mayat solat berjamaah di sini. Tapi waktu dia beli kereta, mari pula nak mandi kereta. Jadi kata di budak ni, masa tu Abu Anas lah, dia panggil gelaran lain. Baik kita mandi dia pada mandi kereta. Tak. Nakal lah. Dia kata baik kita mandi dia pada mandi kereta dia. Sebab apa? Dia tak mari masjid tu, kita mandi dia lebih biar mari. Masya Allah, tabarakallah. Tapi orang kita ni tak ada masalah apa sebenarnya. Dia tak ada kepahaman tu lah. Kena pergi mandi kereta, mandi apa. Kita kata nak mandi kereta senang ya. Pergi kat kolah air tu. Bukan renjih-renjih. Basuh semua sekali kereta tu. Kereta kan baru basuh. Jadi jangan duk percayalah benda-benda macam tu. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Ta'alanya, saya pun sedih jugalah. Sambil-sambil kita nak mandi tuan kereta tu, tak lama lepas pada tu, seminggu ke berapa hari kita, saya ingat dah, seminggu ke sebulan, dapat maklumat, kawan kita ni, kereta dia langgar pokok di mana. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, hiduplah, ajarlah masyarakat ni, hidupkan sunnah. Beli kenderaan baru, ni bacaan dia. Nak keluar rumah, ini bacaan dia. Bukan pergi panggil ahli-ahli penjaga kawasan ni, nak panggil penghulu kawasan tak apa, jadi panggil jin jaga kawasan, itu bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga bila nak tidur, bacalah doa yang tidur, jangan baca doa duk bagi kepada pengawal-pengawal yang kita entah nampak entah tidak. Itu jadi bahaya. Jadi kita kena apa ni, doa baca Quran ni ada dalam kitab kita ni, bacalah pelajar-pelajar. Alhamdulillah sekarang ni tuan-tuan sudah ada dalam handphone mudah. Terlupa kitab, PDF ada baca. Yang ada handphone yang biasa-biasa ni, aplikasi Perisai Muslim sudah ada. Alhamdulillah. Yang iPhone tu boleh baca dengan PDF. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan sunnah yang kita sebarkan ini mendapat manfaat. Masyarakat kita berpegang dengan sunnah, jangan duk cari benda yang pelik-pelik. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang ke-13. Minta nasihat Abu Anas kepada pemain TikTok dengan gambar bergedik di kalangan orang tua dan orang muda. TikTok, Facebook, Twitter, apa nama ni, Insta, Telegram, ini semua alat-alat. Walaupun dibuat oleh Cina ke, dibuat oleh orang putih ke, kita kata
bahasa Arab kata silah zu haddaini. Senjata yang mempunyai, dia panggil serampang dua mata. Maknanya kita nak guna untuk baik, baiklah dia. Macam kita guna hari ni, Facebook ni. Nah, walaupun Facebook tu dia buat oleh orang bukan orang Islam. Tapi, kita punya penggunaan kita ni, Alhamdulillah kita sudah belajar Quran, belajar kuliah, boleh kita guna. Cuma yang sedihnya, TikTok ni dia ada mazhab dia sendiri. Dia ada mazhab dia sendiri. Apa dia mazhab dia tu? Mazhab dia ada lagu-lagu, dia ada muzik, video pendek. Dia boleh edit gambar, duduk main gedik-gedik. Ini yang saya sedih. Bila orang tunjuk, dia kata, cuba tengok ni gambar, kenal ke makcik ni? Siapa? Tengok, tak kenal. Muka dia pun dia dah berhias dengan pakaian comel-comel, labuci sana sini contohnya. Tapi gambar tu duduk bergedik. Duduk menari. Duduk. Kita kata ini semua, Nabi SAW sebut, al-haya'u minal iman. Innal haya'a minal iman. Haya', malu, sifat malu itu daripada iman. Dia kata, bukan saya tu Ustaz. Bukan saya apa? Itu gambar TikTok. Muka je gambar kita. Tapi permainan itu menjatuhkan maruah kita. Orang nampak, Allah, Mak Haji duk bergedik juga. Budak-budak duk main. Jadi ini yang masalah. Dulu sekejap, timbul Panama Dance ke apa dia? Yang pagi-pagi staf wanita laki-laki duduk menari depan pejabat tu. Panama Dance dulu. Tapi mari musim PKP ni pula Panama TikTok pula ni. Duk main TikTok ni, main edit gambar, buat gambar sendiri. Kita kata janganlah tuan-tuan. Terutama sekali suami isteri, tengoklah juga anak-anak duk main TikTok ni buat apa. Yang tak tahannya, suami tengok bini tu duk main TikTok juga tu, ada tak tahannya. Mak Haji, Pak Haji, nenek dah bercucu TikTok. Tunggu, patut tulis tik nenek tak? Tik nenek duk main juga benda ni, janganlah tuan-tuan. Berhati-hatilah kita dengan perangkat syaitan. Kita suka-suka ya. Mula-mula ambil gambar orang, edit kepala kita. Lama-lama gambar kita sendiri. Akhir-akhir sekali, dia sendiri tu duduk menyanyi dalam rumah pula. Masya Allah, tabarakallah. Jadi semua ni mainan syaitan, talbis iblis, nak melarakan kita, melekakan kita, duk buat benda-benda yang apa ni, yang macam-macam ni. Jatuh maruah. Jadi nasihat saya, berhentilah buat benda tu. Tak usah duk main TikTok lah kita. Tengok orang buat TikTok pun kita tak mahu, apalagi kita sendiri masuk TikTok pula. Soalan yang ke-13, yang ke-14 dah. Boleh ke ibu bapa mengumpat anak-anak sendiri? Ada orang kata mak ayah boleh mengumpat anak. Betul ke macam ni? Jawabnya tak betul. Mengumpat ini sebagaimana ditakrifkan oleh para ulama, zikruka akhaka bima yakrah. Bila kita sebut benda yang dibenci oleh orang, maka jadi mengumpat. Habis anak-anak macam mana? Lah, anak-anak kita kalau mak ayah, adik-beradik mengutuk dia, keji dia, itu mengumpat nama dia. Tapi kalau anak kita buat masalah, ibu bapa berbincang, lagu manalah anak kita ni, kita nak baiki macam mana ni? Solat berjamaah 5 kali sehari tak cukup. Tidur lebih pada mayat macam Ashabul Kahfi. Itu tak mengumpat itu. Anak kita ni malah belajar. Anak kita ni ponteng. Jadi mak bapa kena bincang. Kalau tak bincang, bagaimana kita nak selesaikan masalah itu? Itu dipanggil tidak mengumpat. Itu perbincangan mak ayah. Tapi kalau orang lain bincang, duduk kedai kopi, mengumpat itu walaupun bincang. Sebab orang yang boleh bincang ini, orang yang ada authority, ada kuasa untuk menyelesaikan masalah. Macam guru sama guru. Guru disiplin bincang tentang hak pelajar. Tak mengumpat. Sebab kita nak ilaj, kita nak apa ni? Kita nak ubati penyakit yang dia ada. Jadi bukan mutlak lah. Kalau mak ayah kutuk ayah anak-anak, tak ada sebab, tak ada kerja, adik-beradik kutuk, itu masuk dalam mengumpat walaupun keluarga sendiri. Wallahu alam. Yang terakhir, ada lagi soalan kita yang terakhir, yang ke-15. Yang ke-15, soalan ni agak sukar saya nak jawab, tapi insya-Allah kita kata. Saya nak cadangkan dan bertanya, boleh ke pihak ustaz
membukukan kuliah tafsir Quran yang telah ditadabburkan supaya senang nak dibaca semula dan boleh dijadikan murajaah. Soalan yang ke-15 ni saya rasa kerdil. Ana hanya baca kepada tuan-tuan dan puan-puan, kitab terjemahan sudah ada, kitab tafsir sudah ada. Ana cuma terjemahkan, saya baca kepada para pelajar sekalian. Kita bukan pentafsir. Saya nak kata tafsir Quran oleh Abu Anas, payah sikit. Cuma kita kata nota tafsir yang dibaca oleh Abu Anas mungkin boleh. Tapi alhamdulillah sekarang ni sudah ada sahabat-sahabat kita, pelajar-pelajar kita yang setia, yang menulis setiap nota dia tulis. Cuma tuan-tuan dan puan-puan doakanlah, insya-Allah sudah ada beberapa tim syabab-syabab pemuda Islam ni, ikon syabab, tim syabab ni, syabab dakwah, cuba nak tulis balik apa yang saya baca kepada tuan-tuan ini. Doakanlah semoga Allah Ta'ala beri kepada mereka kekuatan dan istiqamah untuk buat kerja ni. Biarlah keluar dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Saya kata insya-Allah. Kadang-kadang bila tuan tak ada baru keluar. Macam Allahyarham Tuan Guru ni Abdul Aziz. Kan? Sekarang ni ada tim duk cari kaset lama-lama. Hak dia kuliah dulu di masyhur dengan kuliah Dewan Zul. Kuliah di Kota Baru. Jadi orang sahabat-sahabat kita ni kumpul balik, sekarang ni sudah banyak dah surah-surah yang ditulis. Jadi kita pun Abu Anas ni wallahu alam sangat kerdil lah saya, tapi cadangan tu insya-Allah kita ada dalam kepala. Kita doa-doakan sama-sama supaya nota ni dapat diterbitkan untuk dijadikan kita nak kata apalah, tafsir fajar ke, nak kata tafsir duha pun sampai ke duha kita ni. Carilah nama apa tafsir yang dibaca oleh, nota tafsir yang dibaca oleh Abu Anas. Bukan tafsir Abu Anas. Abu Anas bukan mufassir. Jauh sekali nak jadi ahli tafsir. Saya cuma membaca apa yang ditafsirkan oleh ulama. Tolong terjemah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Cakap tu dulu perbincangan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita jumpa lagi dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.